المتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dan ikut saya kita baca doa. Keyakinan kita terhadap janji Allah akan makbulnya doa ni, maka Allah akan menyelamatkan kita daripada wabak yang sedang berlaku sekarang ni. Doa yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sambung pengajian buku kitab kita ni Al-Hayatu bis Sunnatin Nabawiyah, hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani qudwah paling sempurna, dan kita masuk pada bab wangi-wangian. Nah, amalan Nabi SAW dalam kehidupan ialah Nabi SAW suka memakai wangi-wangian, dan dia merupakan sunnah Nabi SAW. Sunnah untuk kita berwangi-wangian, bukan setakat orang lelaki-lelaki, termasuk orang perempuan. Kadang-kadang orang salah faham dengan orang perempuan ni, tak boleh pakai minyak wangi. Siapa kata tak boleh pakai minyak wangi langsung? Boleh pakai, tapi ada had-had dia. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan kita kali ini, insyaAllah. Bekas khusus. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyibu minha atau kama qal rawahu Abi Daud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW memiliki wangian bernama sukkah, yakni satu bekas minyak wangi bernama sukkah, di mana baginda memakai wangian daripadanya. Nabi SAW ada satu bekas, dan jadi amalan Nabi SAW, Nabi suka bagi nama barang-barang dia tu. Nabi suka bagi nama kenderaan dia, unta-unta dia ada nama-nama dia. Nabi SAW suka pinggan, Nabi SAW pun ada nama. Cawan Nabi SAW pun ada nama. Bahkan bekas minyak wangi Nabi SAW pun ada nama.
Pasal apa? Ada bekas. Pasal biasa dibeli minyak wangi bukan macam kita siap ada botol-botol cantik sebagainya. Depa ambil minyak wangi, maka disimpan dalam bekas-bekas tu. Bekas-bekas yang digunakan sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan minyak-minyak wangi yang dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas. Yang kedua, tidak menolak pemberian. Terkait dengan minyak wangi ini satu benda tuan-tuan. Jangan tolak pemberian. An Thumamah ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu la yaruddu at-tayyib wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tayyib atau kama qala rawahu al-Bukhari, hadis sahih. Daripada Thumamah bin Abdullah yang menceritakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah menolak wangian, dan Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak wangian apabila diberikan kepada baginda wangi-wangian. Jadi salah satu daripada adab kita, bila orang bagi kat kita minyak wangi, jangan tolak. Tuan-tuan, bila orang bagi hadiah kat kita, jangan tolak. Tahu saya apa? Sonok memang tak tolak pun. Orang dah bagi hadiah, orang dah duk tolak, rugilah. Tak pun nak cerdik lah kalau orang dah bagi hadiah tu tolak. Tapi ada kadang-kadang dia macam dia, tuan-tuan faham tak? Yang orang nak bagi, tak apa. Ni Ustaz terima lah. Tak apa. Ambil juga. Tak apa kan. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Guru saya kata, sallallahu alaihi Muhammad, bila orang bagi hadiah kat kita dan kita terima hadiah tersebut, waktu tu kita telah sallallahu alaihi Muhammad membenarkan dia untuk dia melakukan satu kebaikan. Faham tak? Dia nak buat baik kat kita ni. Dia nak pahala sedekah dia, pahala bagi hadiah. Dengan kita terima itulah menyebabkan akhirnya dia dapat pahala sebab bagi hadiah tu. Kalau kita tak terima, kita tolak, maka tak jadilah pahala kat dia untuk dia sedekah, dia hanya dapat pahala niat je. Maka rugilah dia. Maka secara tak langsung dalam keadaan kita terima hadiah, rupa-rupanya kita terima hadiah tu, kita sedang sallallahu alaihi wasallam bagi satu ganjaran dekat dia, bagi satu peluang kepada dia untuk dia melakukan pahala di sisi Allah. Tuan-tuan faham ah? Guru saya sebut waktu mula-mula dulu saya duduk mengaji dengan tok guru saya, dia kata Jafri, satu hari nanti entah akan mengajak, satu hari nanti entah akan keluar entah mengajak. Dia kata, lepas tu saya tanya, ada Ustaz, kalau ustaz-ustaz duk pergi mengajak Ustaz, orang duk bagi apa, bagi sagu hati, kita boleh terima ke? Bolehkah kita terima duit sagu hati tu? Dia kata subhanallah, anda terima duit sagu hati tu dengan maksud anda telah membenarkan orang yang bagi itu untuk dia dapat pahala sedekah. Tidak ni? Dia main, cuma kadang-kadang consider lah juga kan, pihak-pihak masjid ni pun kadang-kadang main jojo. Saya pernah, ni saya tuan-tuan cerita kat orang, saya sajalah sembang-sembang dengan tuan-tuan ni. Saya ni tak pernah tu tengok berapa orang bagi kat saya tak tahu. Sebab takut saya, Tok Guru pesan dah, jangan duk tengok berapa orang bagi. Sebab saya kalau banyak lagi hang nak pergi lagi. Saya kalau sikit hang tak mau pergi dah. Lepas tu hang nak pergi pasal duit tu, bukan pasal tu dah. Bukan pasal niat ikhlas. Kita ni tuan-tuan saya ni di antara orang yang tak pernah tak harga. Orang tanya berapa Ustaz nak berapa, saya tak tahu. Tuan-tuan. Tapi bila ustaz-ustaz yang dia tak harga ni dah selalu duk kena. Pernah sekali berpanggil saya main tu, Ustaz kena main juga main ni. Kami dah nak susun program kat Ustaz. Main Putrajaya. Kita pun kesian-kesian, tak apalah. Saya ambil flight ni dah ambil terkejut-terkejut, tuan-tuan tahulah bukan murah. Tuan-tuan, bila sampai sana tuan-tuan, dia pun alhamdulillah Ustaz, terima kasihlah sudi main. Nanti Ustaz main lagi tau. Ustaz main lagi ni tempat kami ni. Kami seronok sangat Ustaz main ni. Ni kami bagi sikit sagu hati. Dia bagilah satu bekas tu. Saya pun tuan-tuan ambil lah bekas tu, subhanallah. Sambil-sambil duk tengok-tengok tu tak nampak rupa sampul pun. Ni kita nak bayar, kita nak kena duduk nak bayar kos-kos perjalanan apa semua ni. Lalu saya makan tengok-tengok dekat dalam tu ada madu dengan ada teh. Tu Salih Semat ni tak terima kasihlah, nak sebut lagu mana tak tahu. Masya-Allah, terima kasih bagi Ustaz. Itulah sagu hati kami bagi kat Ustaz ni kan ni. Masya-Allah, ni madu ni dengan teh ni bukan main-main Ustaz ni. Teh ni daripada Austria tu. Oh dahsyat punya teh. Ni alhamdulillah, insya-Allah bolehlah saya beli tiket kapal terbang dengan teh dan madu ni. Orang tak consider tu tak. 8 jam saya pernah naik kereta tu sampai semua pergi satu negeri tu nama dia. Ni subhanallah.
Sampai-sampai kat sana, dia kata, Ustaz, alhamdulillah ni kami dah sampai dah ni dekat tempat nak ceramah ni. Hotel kat mana? Tak kata sedia hotel kan. Hotel mana ni saya nak pergi ni? Ustaz pergi hotel ni, Ustaz pergi hotel tu nama sekian-sekian tu. Nanti Ustaz bayar kat situ nah. Kata, oh, kita pun macam terkedu Ustaz. Okey. Saya kena bayar sana. Nanti Ustaz bayar situ nah. Saya dah booking dah. Nanti Ustaz bayar sendirilah. Okey, tak apa. Sebab kami dah jauh tuan 8 jam lebih daripada tempat saya. Disebabkan kami mai 3-4 orang, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya pun kata tak payahlah kita tak payah duduk hotel tu lah, dari sini dia tak bayar lagi, tak apa, kita pergi cari homestay. Homestay kot murah sikit harga dia, kalau nak ambil 2-3 bilik kan. Lagi nak ambil hotel 2-3 bilik dia mahal, tu ambil homestay lah. Ambil homestay kenalah dalam berapa ratus tau, tak apalah ambil homestay. Dah habis-habis siap sampai mandi-mandi apa semua, pergi ceramah. Sampai ceramah apa semua, lepas habis-habis ceramah sallallahu alaihi wasallam dia kata, Ustaz, kami pihak masjid tak sedia apa-apa, Ustaz pergi makan sendiri ya, tu restoran dekat depan tu. Okey, alhamdulillah. Tak apa, bila tuan-tuan bawa kawan yang mai dia ikut saya daripada Kuala Lumpur tu mai, dia kata, Ustaz kes ni lah Ustaz duk minta duit. Bila Ustaz minta duit, Ustaz letak harga, dia pun kata Ustaz menunggang agama lah apa semua. Kadang-kadang masjid langsung tak consider perjalanan. Tuan-tuan, kadang-kadang orang duk fikir Ustaz-Ustaz pergi ceramah ni sekadar apa? Tak apa, lepas minyak kereta dia. Bukan cerita lepas minyak kereta dia. Nu keluarga dia nak makan apa? Kalau saya nak lepas tu dia pun bagi sampul, saya bagilah kat mantu saya sebab saya tak mau tengok. Takut lagi kecil hati. Tuan-tuan subhanallah. Nak buh minyak kereta pun tak lepas. Nak cerita dia. Bukan cerita nak makan. Suruh pergi makan sendiri, bayar hotel sendiri. Nak buh minyak kereta pun tak lepas. Ya Allah tuan-tuan. Subhanallah. Tapi macam itulah kadang dia kata ustaz-ustaz kena ikhlas dah lah. Kata tak apa, alhamdulillah ustaz-ustaz ni jenis buah minyak kereta pakai pek ayak tuan. Kami tak ada masalah. Asal tuan-tuan ustaz gini boleh pinjam pek ayak, buah pek tu. Tu pun je pakai jiran sebelah rumah pek ayak. Anak-anak nak minum susu, nak makan, ya Allah kurniakanlah kami makanan daripada langit turun tuan-tuan, jangan main-main. Tuan-tuan saja sembang-sembang tuan-tuan lah. Kadang-kadang dua-dua pihak kena considerate, kena bagi consideration. Ustaz pun jangan letak harga sampai melambung-lambung kan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi pihak masjid pun kena consider lah juga. Bukan sakat perjalanan dia, bukan sakat minyak dia, masa dia. Tu dah ni Ustaz Ismail, dia tak pergi kerja tempat lain. Dia tak kerja tempat lain, dia tak ada pendapatan dia. Pendapat kita panggil dia mai. Kalau dulu-dulu sungguh tuan-tuan, ustaz-ustaz tak payah pakai kereta pun tak apa. Dulu-dulu ustaz-ustaz tak pakai kereta pun tak apa. Sungguh ya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Lah ni dia pasal apa dulu tak payah pakai kereta? Pasal orang pergi mengaji kat ustaz. Tuan-tuan guru saya baca sejarah macam mana terbinanya pondok di tanah Melayu ni, pondok-pondok. Anak-anak pelajar mereka hantar pergi mengaji di Mekah. Pergi mengaji di Mekah, balik-balik daripada mengaji di Mekah tu, mereka sediakan tempat. Ni tanah ni kami wakafkan untuk madrasah. Ustaz duduk kat sini, kami buat rumah bagi kat ustaz, buat pusat pengajian. Ajak anak-anak kampung kami ni mengaji. Semua kehidupan dia dibiaya oleh orang kampung kat situ. Bagi beras kat dia, bagi lok. Tu ustaz tak payah tak kerja apa, tak hidup buat kerja apa, ustaz mengajak kami je. Tu je tugas ustaz. Dan semua orang-orang duduk membiaya kehidupannya. Tak payah pakai kereta, orang duduk pergi mengaji kat dia. Lah ni ustaz kena pergi mengajak. Panggil ustaz, main ni. Panggil ustaz mai sini. Ustaz pun pergi lah, pergi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jom. Dalam keadaan panggil ustaz pergi pun dia tak pergi. Dan cerita cabaran dia lah ni. Lepas tu duduk gaduh. Ustaz-ustaz kena ikhlas. Memanglah ustaz-ustaz pun tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, tapi tolong consider sama. Tolong ambil kira sama perjalanan dia, ambil kira kehidupan dia sebagainya. Bila kita panggil dia, dia tu tetamu kita. Maka subhanallah guru saya kata apa, tak ada upah yang paling baik, lebih afdal untuk bagi kepada orang yang mengajarkan kepada dia Al-Quran dan ilmu agama. Bukan dia mengambil upah, tapi membiaya kehidupan dia, sebab dia bagi kat kita satu ilmu yang selamat dunia akhirat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ada orang yang dia mengajak kat kita, ni mau tak ni satu investment, masuk investment ni RM1,000, kamu boleh dapat satu istana dekat Ngaluk Star tu, rumah besar, sallallahu alaihi Muhammad, rumah 3 tingkat 4 tingkat, boleh panggil istana lah rumah tu, dengan hanya pelaburan RM1,000. Masuk RM1,000 ni, confirm nanti akan dapat ni satu istana pun, satu banglo paling besar ni dekat Pekan Ngaluk Star ni. Tuan-tuan rasa, dia kata apa? Dengan syarat bayar kat saya RM1,000. Bayar saya RM1,000 ni, saya akan arrangekan dan saya akan susunkan supaya kamu dapat nanti ni satu istana dekat dengan Ngaluk Star tu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan bagi tak RM1,000 tu? Tuan-tuan rasa tuan-tuan macam bernilai sangat tak RM1,000 dan tuan bagi tu dengan tuan-tuan dapat istana? Tuan faham ke aku nak cerita apa ni?
Macam tak nak faham. Kita rasa macam apa? Oh, kecil je nilai, RM1,000 bagi ni, bagi RM1,000 ni, dapat satu di sana. Tuan-tuan, ustaz-ustaz duk mengajar kita bukan sakat dapat rumah dekat ni. Dia duk ajar kat kita macam mana dapat istana dalam syurga. Dia duk ajar kat kita macam mana nak selamat kat dunia, macam mana nak selamat kat alam kubur, macam mana nak selamat kat akhirat, macam mana sampai boleh masuk syurga. Dapat keindahan, nikmat paling besar, nikmat yang tak pernah dapat dilihat dengan mata, tak pernah didengar dengan telinga, tak pernah terlintas dalam hati, yang nama nikmat syurga. Nilai dia bukan 1,000, tapi kita sangat berkira dengan orang yang mengajak kita ilmu agama. Faham tak ni? Ni bukan cakap pasal saya ni, saya tak ada mengenal dengan pihak masjid ni pun. Saya pun tak tahu masjid ni bagi berapa, sungguh. Cerita betul-betul ya, saya tak tahu, saya tak nak duk tengok. Salat saya amat. Tapi kalau kurang bagi tambah sikit. Melawak. Tuan-tuan salat ala saya amat. Jadi, tak ada. Guru saya kata apa? Ambil. Tak pasal apa ambil, boleh saja kita tolak. Ustaz, rezeki ustaz tak usah risau lah. Orang mengajar agama, orang belajar agama, Allah jamin rezeki. Risau apa? Dia duk risau lah. Tuan-tuan salat ala saya amat. Ada yang telefon. Ustaz perlu kereta tak? Nah, ambil pakai kereta. Bagi je. Ustaz nak pergi umrah, jom. Tolong buat berapa orang duk main ni. Ustaz jom pergi umrah pun free. Allah bagi rezeki lah, tak risau lah. Tapi pasal apa yang duk ambil sumbangan, pasal apa duk ambil sagu hati tu? Kata guru saya pegang kata dia. Jangan minta. Jangan tengok berapa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi yakin rezeki Allah akan bagi. Yang keduanya, salih ala Sayyidina Muhammad, kita sedang membuka jalan orang untuk bersedekah. Yang bagi mendahari masjid mai salam dengan saya, tuan-tuan, kadang-kadang segan kalau saya duduk salam depan-depan, bagilah muji-muji sikit, malu ke orang. Ni setengah tempat tu, tuan-tuan, habis-habis kuliah mai salam depan ni, kalau boleh nak ambil gambar tolong pegang. Aduh, subhanallah. Ada satu kes, tuan-tuan, tahu tak kat mana tu, dia salih sama ustaz tu balik, salam-salam dengan Tok Bilal ni, salam. Selalu biasa Tok Bilal lah bagi ni. Tok Bilal lah. Tok Bilal tukang buka masjid berapa dia lah, tukang, ataupun Tok Siap ni bagi. Dia pun, tuan-tuan, buat dalam poket. Pipi sesi minyak kereta, nak buh minyak kereta. Ambil sampul, tuan-tuan, nak bayar, tengok rokok daun. Dalam sampul tu rokok daun. Subhanallah, nak bayar ke mana ni rokok daun ni? Allah. Tuan-tuan, ustaz-ustaz, tuan-tuan, tadi duk cari beg duit dia. Tak ada beg duit. Beg duit dia sampul surat tu ya. Tuan-tuan, subhanallah, dia silap rokok daun. Allah, sudah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, lepas seminggu lepas tu baru Tok Bilal telefon masjid, Ustaz jumpa dah rokok daun saya. Saya tersilap, duk biasa buh poket ni duit untuk ustaz, buh poket ni rokok daun saya. Hari tu terberalih, salah ustaz, main seluk aja ustaz bagi ustaz, saya bagi rokok daun ustaz, minta maaf. Ni duit duk dah kat saya kena lagi. Tuan-tuan, subhanallah, hari tu ustaz abang Samsyur debat, dia cerita salam, depa salam bagi tu dia punya terbaik. Saya pun bisa dapat, tuan, salam tu dia punya terbaik. Saya kata subhanallah, masjid ni biar betul bagi aku banyak sangat ni, tak pernah orang duk bagi terbaik aku ni. Ambil rasa macam hati kembang-kembang, tuan-tuan, jangan main-main. Tuan-tuan, balik nak pi buh minyak kereta, duit RM1 semua. Tuan-tuan boleh bayang, RM1 ikat, RM1 ikat. Patut terbaik. Masya-Allah. Abang Syamsul debat kenal sekali. Tuan-tuan, saudara Muhammad bagi salam, tu dia punya terbaik. Dia turit, terbaik sangat, dia turit pi bank, tuan-tuan, punya subhanallah dekat RM10,000. Tu masuk duit, masuk tu dekat bank ATM ni. RM10,000. Kita punya bukan RM10,000, dekat RM30,000 ke apa. Punya banyak masuk. Ya Allah, dia kata banyak sungguh duit ni bagi kat gua hari ni. Dia kata depa ni silap ke apa ke ni sampai RM30,000 ni apa semua. Tak apalah, rezeki alhamdulillah bagi. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Tak ada keluar bank orang telefon, ustaz bagi balik duit RM30,000. Silap, duit tu duit belanja ni untuk program ni, dia bagi peruntukan RM30,000. Duit ustaz sampul lain. Dia kata jenuh aku nak pergi bank buat keluar balik duit. Kalau tak pun halal pi ya no, halal pi ya. Tuan-tuan, subhanallah, ni cabaran. Allah, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nak cerita, salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang benda nampak di sisi orang tu satu benda yang tak baik, tapi sebenarnya ada satu kebaikan. Yang bagi duit kat kita ni, yang duk bagi duit Tok Siak kan salam, kan Tok Bilal salam, Tok Imam salam, kan bukan duit dia pun. Bukan duit dia pun, duit masjid. Duit masjid ni duit siapa? Ni duit orang-orang yang main ni. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam kuliah tabung lalu. Kan, kita main sembahyang Jumaat tabung lalu, kita buh RM1 2. RM1 2 tu sedekah. Sedekah tu untuk siapa? Untuk masjid. Duit itulah yang depa duk bagi ustaz-ustaz mengajak.
Kita tak boleh nak mengajak tuan, kita tak mampu untuk mengajak. Kalau tuan-tuan mampu mengajak, saya semangat duk pergi mengajak ni bukan pasal ada ilmu sangat tuan-tuan. Dak, Nabi sebut balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Sebelum waktu orang panggil saya ceramah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya tanya untuk guru saya, ustaz, depa panggil saya ceramah, ustaz, boleh tak saya nak pergi mengajak? Syekh, 2 orang guru saya yang saya tanya, saya minta izin untuk 3 orang saya minta guru saya izin untuk saya mengajar. Yang pertama guru saya, dia suruh saya pergi ganti dia. Dengan maksud dia bagi izin saya untuk mengajar. Yang 2 orang lagi saya minta izin. Syekh, saya nak minta izin. Guru depa panggil saya mengajar. Tapi saya tahu saya tak reti Syekh, saya tak pandai. Dia kata, "Jafri, kamu sampaikan apa yang kamu tahu. Sampaikan apa yang kamu tahu." Sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak tahu, kamu tanya, kamu refer, dan jangan malu untuk bagi tahu kata kamu tak tahu. Hasil daripada izin 3 guru ni lah saya mengajar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semangat nak mengajak ni tak pasal apa. Bila Syekh Nuruddin kata kat saya, dia kata, "Jafri, kita ni tak ada ilmu, amal pun tak ada. Ilmu tak ada, amal pun tak ada." Malu kita bila dia kata macam tu, sedangkan kita tahu ilmu dia terang mana. Dia kata, "Jafri, kita ni ilmu pun tak ada, amal pun tak ada, tapi kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Maka macam mana cara kita nak masuk syurga? Kita duk bagi tahu kat orang jalan untuk masuk syurga. Pi ceramah cerita macam mana amalan boleh masuk syurga, macam mana amalan masuk syurga, dengan harapan orang beramal dengan amalan tersebut. Nanti kalau depa masuk syurga, mudah-mudahan Allah belah kat kita supaya kita ni boleh dapat masuk syurga, syafaat daripada depa yang beramal dengan amalan yang kita sampaikan dekat depa." Betul lah, sesuai dengan Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, orang tu buat, dia dapat tumpang pahala dia. "Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a kama qala." Siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, tunjuk satu jalan hidayah, tunjuk aja jalan, bukan ajak, tunjuk jalan je. Share poster, hantar banner, poster WhatsApp ni ada kuliah kat sini, tunjuk jalan hidayah, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit, kata Nabi SAW. Maka itulah semangat kita lebih cerita, buatlah amal ni, buat amal ni dengan harapan orang buat amal, kita tumpang pahala, buat amal tumpang pahala. Tapi kita bukan reti mengajak. Habis kita buat lagu mana? Kita biaya ustaz pergi mengajak. Ni, tuan-tuan tengok macam mana kemuliaan Allah bagi dekat Abang Boceh tu. Allahu Rabbi. Sampai hari ni orang duk pergi ziarah kubur dia. Allah, kita kalau macam ni selalu pengalaman ulama-ulama meninggal. Tok-tok guru meninggal, orang duk pergi ziarah tak berhenti-berhenti. Hari ni tuan-tuan, sampai hari ni orang duk pergi ziarah lagi. Bukan setakat orang biasa, tok-tok guru ulama pun duk pergi ziarah. Apa kelebihan yang dia duk buat? Tuan-tuan, lepas dia meninggal baru tahu banyaknya sedekah dia. Bukan setakat banyak sedekah, dia duk ada program ustaz-ustaz yang duk pergi mengajak di satu tempat, dia biaya program tu. Berapa kos perlu, hotel macam mana, berapa nak bayar dekat ustaz ni, berapa kos perjalanan, dia sponsor semua dalam program jelajah seorang ustaz mengajak di Kuantan. Tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan dekat dia. Kita tuan-tuan buat lagu mana? Masuk duit dalam tabung, kita bagi dekat misalnya pihak masjid anjur program, masjid panggil ustaz, nak bayar kat ustaz, ambil duit kita tolong pergi bayar kat ustaz. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ustaz sampai, orang beramal, kita pun tumpang pahala dia. Ni jalan kita untuk dapat ganjaran pahala. Sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada amalan orang lain buat. Yang Imam Ibnu Kathir kata, nanti di padang mahsyar, waktu pahala, waktu dosa kita dah lebih berat pada amal amal kebaikan kita ni, semua boleh nampak ni, dosa maksiat, dosa buat apa, nampak semua ni. Baik pun nampak, oh ni pahala semayang, oh ni pahala puasa, ini pahala sedekah, nampak. Yang baik pun nampak, yang jahat pun nampak. Nampak sebiji-sebiji. Yang ni pasal apa? Dosa ni pasal apa? Yang ni baik ni, pahala ni pasal apa? Tiba-tiba dia mai, bila dah tengok yang berat, yang hitam tu, yang jahat maksiat tu lebih berat daripada baik, dah mula takut. Tiba-tiba tahu dia mai apa? Dia mai satu gumpalan awan. Yang ni tak nampak. Yang gumpalan awan ni tak nampak. Yang ni apa dia ni? Dia mai satu macam gumpalan awan yang besar, pi duduk atas timbang belah kanan, tiba-tiba timbangan belah kanan kita lebih berat lagi daripada timbangan maksiat. Tanya kita, ni apa dia ni? Yang lain tahu, yang ni pahala puasa, ni pahala zakat, yang ni tahu. Tapi yang ni tak tahu, yang ni apa ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, kata malaikat, itu ialah amalan kebajikan yang orang lain buat, yang kamu tunjuk jalan dia. Yang tu tak tahu. Saya ajak tuan-tuan satu benda, tuan-tuan dengar, mungkin dekat sini, alhamdulillah hari ni 2000 ada orang, alhamdulillah.
Campur dengan malaikat sekali. Kalau ada 2,000 orang dengar ni, abang kita duk buat live ni, berapa ribu orang duk tengok, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dapat 10% aja. Kalau 2,000 orang, dah 200 orang beramai. Daripada 200 orang beramai ni, dia pergi cerita ke orang lain pula, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang ni tumpang pula pahala orang tumpang. Yang ni yang kita duk himpun banyak-banyak. Yang ni mudah-mudahan jadi gumpalan awan penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Faham tak ni Ustaz Syahman? Lepas tu kita raikan sedekah. Orang nak cerita yang tu panjang noh. Nak abang kata kalau orang bagi sedekah kita ambil. Panjang cerita, pusing, merawit merata. Tapi nak abang kat kita, nak abang kata jangan sombong bila orang bagi sedekah, sebab dengan kita bagi sedekah, kita menerima sedekah orang tu menyebabkan orang tu dapat pahala sedekah dia. Kalau tuan-tuan suruh ajak orang untuk buat sembahyang sunat, pilihlah sembahyang sunat, dia buat sembahyang sunat, kita dapat pahala dia. Faham tak ni? Kita ajak orang tu buat sembahyang sunat, dia sembahyang sunat, kita dapat pahala dia. Orang nak sedekah, dia nak bagi sedekah tu kat kita. Kalau kita tak terima sedekah tu, dia tak buat sedekah tu, maka terhenti niat dia dekat situ. Tapi dengan kita terima sedekah dia, maka subhanallah, dia telah sallallahu alaihi wasallam dapat pahala daripada bersedekah, dan kita menjadi penyebab diterimanya pahala ataupun amalan tersebut. Mudah-mudahan dah faham nah? Itu keadaannya. Baik, sebab tu Nabi SAW sebut, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW, bila Nabi SAW menerima sallallahu alaihi wasallam Muhammad tawaran, Nabi SAW menerima, disebut sebagai Nabi tak pernah menolak sallallahu alaihi wasallam Muhammad wangian, bila diberikan wangian kepada Nabi SAW, sebab orang tu niat untuk bersedekah. Dan kita pun beramal dengan sunnah Nabi SAW, kita berwangi-wangian, kita pun dapat pahala, orang tu bagi kat kita pun dia dapat pahala sekali. Subhanallah. Lepas ni kalau orang suruh minyak wangi kita, jangan duk tolak. Tapi muslimat dia risau juga, tertebuh minyak apa kat aku agak. Kan? Lagi duk calik-calik dah ni. Minyak apa? Minyak pengasih ke apa dia bagi. Macam-macam lah. Subhanallah. Tuan-tuan, orang suruh minyak wangi kita ambil. Lepas tu, bukan sakat ambil, tunjuk yang kita gembira dengan pemberian dia tu. Tunjuk yang kita gembira. Terima kasih, terima kasih. Dia calik sikit. Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Dia ada cara dia tu kan. Besok ni berbotak kat sini nah, buka muka gitu, cium dulu, kemudian tak muka, ulama ajak. Cara dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam tu adab, tunjuk gembira. Ni saya dah pakai dah ni, dah pakai dah 1,000 ni, 1,000 macam-macam pula. Dalam duk terima, sebab Nabi sebut Nabi tak pernah tolak. Dia pun tak tolak lah, tapi mulut tu duk kata. Ni saya dah pakai dah minyak wangi ni, saya kalau buh ini saya campur-campur minyak wangi pula, tersedut katalah terima-terima sudahlah. Nah, saya lihat saya sikit-sikit dah sebut macam tu mungkin. Dia bagi banyak-banyak kan. Sikit-sikit cukup. Kemudian kita pun saya lihat dah cukup. Kita telah melakukan sunnah Nabi SAW. Dua benda. Yang pertama, kita tak menolak pemberian minyak wangi orang kepada kita. Yang kedua, kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, memakai wangi-wangian. Baik, hadis berikut dia daripada Abi Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, "Idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah." Tu sebab dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pasal apa Nabi SAW tak bagi kita tolak pemberian minyak wangi? Ni sebab dia. Kata Abi Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah bersabda, apabila seseorang daripada kamu diberikan wangi-wangian, idza u'tiya ahadukum ar-raihan, apabila diberikan kepada kamu, sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada kamu ar-raihan, raihan ni wangi-wangian, fala yarudduhu, janganlah kamu menolaknya, fa innahu kharaja minal jannah, kerana sesungguhnya dia, yakni wangi-wangian itu berasal daripada syurga, dia keluar daripada syurga. Oh subhanallah, wangi-wangian ni tuan-tuan, dia ni syurga, benda mai daripada syurga. Wangi syurga ni wangi, syurga ni indah, maka wangi-wangian ni adalah sifat syurga. Bukan dia cerita ni dapat pada mana minyak wangi ni, saya baru pergi ambil kat syurga tadi. Bukan maksud macam tu. Maksud sifat wangi-wangian itu adalah sifat daripada syurga. Maka Nabi kata jangan duk tolak wangi-wangian, sebab dia sifat syurga. Pakailah minyak wangi tuan-tuan, pakai minyak wangi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasakan kita ni dengan minyak wangi. Biasakan kita dengan minyak wangi. Bukan sekat orang lelaki, perempuan pun sama. Pakai minyak wangi. Pasal apa? Ingat sunnah Nabi SAW. Ni semayang tepi orang bau macam-macam tuan-tuan. Tambah-tambah bila kita nak pergi semayang di masjid, kita nak duduk dalam jemaah, pakai minyak wangi supaya orang tenang, senang duduk tepi kita.
Dia duduk tepi kita ni tak bau, ni bau hangit. Mak ni semayang tepi muslimat bau belacan. Ni solat jemaah. Bagi orang tenang, tapi jangan melampau sampai mengganggu jemaah yang lain. Ni pakai wangi sungguh tuan-tuan, subhanallah. Tu imam duduk kat depan, masuk muslimat belakang tu, Mak Jah sampai dah. Tahu dah tu wangi Mak Jah tu. Tuan-tuan solat jemaah, semayang kat tepi ni bersin kawan tu, duk cu bersin. Pasal apa? Tak tahan ni, bau wangi sangat orang sebelah. Jangan sampai macam tu, mengganggu orang tu, makruh pula hukum dia. Nah, pakai sekadar tenang orang duduk tepi kita tu, dia bau solat ala syamat yang menenangkan dia dengan tubuh badan kita ni, bau tubuh badan kita ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jenis-jenis wangian. Apa jenis-jenis wangian? Jenis-jenis wangian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun jenis wangian yang Nabi SAW sebut, orang lelaki pakai passion apa, orang perempuan pakai passion apa. Ni dalil kata orang perempuan boleh pakai minyak wangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Nabi SAW sebut, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wangian kaum laki-laki ialah yang nyata baunya dan tersembunyi warna dia. Bau dia kuat, nyata, terang, tapi warna dia pudar, warna dia, faham tak? Tu keadaan dia. Dan wangi-wangian watibun nisa'i ma dhahara launuhu, dan wangian pula daripada wanita ma dhahara launuhu, iaitulah yang jelas, yang salli ala sayyidina Muhammad, jelas warnanya, wa khafiya rihuhu, dan tersembunyi bau dia lembut. Orang perempuan tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, pakailah minyak wangi. Pakai minyak wangi. Minyak wangi lagu mana? Minyak wangi yang bau dia lembut. Suami ni luahan hati seorang suami. Kita pakai minyak wangi, untuk pakai minyak wangi di luar, bagi bau dia sekadar nak tutup tubuh badan, nak tutup bau. Tak semestinya pakai minyak wangi itu dengan jenis minyak wangi ni. Boleh jadi dengan deodoran dia ke, ataupun dengan bedak dia ke, kan, yang ada bau. Tu dah cukup dah untuk menutup bau badan dia. Bila keluar, jangan sampai orang lelaki boleh tertoleh dengan bau dia tu. Ni berjalan, semua orang lelaki beralih, main hantar bunga ke dia, macam iklan apa. Ni iklan apa dulu kan, dia tengok kan. Boleh minyak wangi gitu. Salli ala sayyidina Muhammad, follow me. Ikut dah. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Jangan main-main tuan-tuan. Dia bau dia lain macam. Orang lelaki-lelaki ni kali harap sangat, saya okey lagi. Kali harap. Tuan-tuan subhanallah. Di luar pakainya macam tu, tapi di rumah dia boleh pakai macam mana yang dia dan suami dia suka. Pakai salli ala sayyidina Muhammad. Pakai wangi-wangian yang suami. Sebab tu saya selalu sebut, kita ni tuan-tuan makin tua atau tak, kita makin jauh pada suami kita. Orang lelaki-lelaki ni dia bukan ada expire date. Orang lelaki-lelaki ni dia tak ada menopause tuan. Orang lelaki tak ada menopause. Orang perempuan, dia kalau orang perempuan lelaki mati, dia tak apa dah. Tak menikah dah tak apa, dia kira tak apa Ustaz, saya duduk seorang-seorang pun okey dah. Nutuk bilah duduk jeli, tapi tu gila tu gateng ni saya duduk seorang-seorang pun tak apa dah. Ni cucu umur besar-besar, anak besar, malu ke orang dia duduk seorang-seorang tak apa. Orang lelaki jangan. Tak usah buat janji setia lah dengan dia. Abang, kalau saya mati nanti, abang jangan menikah lain, tahu tak? Cengih main. Kalau abang menikah lain, hari abang nak nikah tu, saya pergi tunggu tepi abang. Sudah. Kata, saya gempak lagi. Malam pertama tu saya tunggu di pintu bilik tu. Tak bagi sungguh. Tak usah buat gitu lah. Orang lelaki-lelaki ni sungguh bagi dia menikah. Sebab dia tak, kalau sayang kat suami kita, bagi dia menikah. Waktu hidup tak salah, tak apalah, tu boleh bincang. Ni mati ni. Tahu siapa? Kita sayang kat dia, kita tahu macam mana dia nak uruskan hidup dia. Waktu kita duk ada ni pun, dia nak cari baju dia sendiri pun tak erti. Nak cari seluar dalam dia pun tak erti. Betul tak ni? Salli ala sayyidina. Kalau kita tak ada kurui kerin tu,
Wah ni, kita duk jaga dia apa semua. Dia siapa nak jaga dia? Bagilah dia menikah. Sebab orang lelaki memang lagu tu. Dia perlu pada orang perempuan untuk uruskan dia. Maka tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, waktu kita duk ada, baik-baik sungguh dengan dia. Jaga dia elok. Jaga macam mana? Jaga presentation kita ni. Suami, isteri sekalian Allah Muhammad, jaga penampilan kita untuk suami kita ni. Pakai ni makin tua makin tak berat dah. Biar. Bukan tunggu tua, dapat anak tuan-tuan, tak anak celah-celah. Tidak dapat seorang tak celah ni. Jauh dah lelaki dengan. Lepas tu mai 2 orang tak lagi 2 lagi jauh. Mai 3 orang tuan-tuan, lelaki duduk bawah, dia duduk atas dengan anak-anak. Kecil hati orang tua. Nak kata dia ni tuan-tuan, Allah, orang tu dia walau orang lelaki ni tuan-tuan, dia macam nyok. Dia ni lagi tua lagi apa? Itu saya kata aku tu makcik bandar Zuhar. Lagi tua lagi merenyam Ustaz. Orang basah. Bukan merenyam. Dia orang lelaki-lelaki memang lagu tu. Dia tak ada monopos. Dia nak tuan-tuan, dia nak pegang isteri dia. Dia nak sentuh isteri dia. Dia nak duduk sama-sama dalam bilik dengan isteri dia. Dia nak pegang isteri dia. Tapi anak-anak dalam bilik. Lepas tu undang-undang Allah bagi dalam Quran, anak-anak nak masuk bilik mak ayah minta izin. Kalau belum balik, dia kena minta izin 2 waktu. Waktu mana? Waktu tengah hari sebelum zuhur dengan waktu lepas isyak. Anak kena minta izin. Kalau anak dah balik, pada setiap waktu dia nak masuk bilik mak ayah, dia kena minta izin. Kita bukan nak minta izin, anak duduk dalam bilik mak. Kali dengan ayah kali. Oh tak apalah ni sikit. Tak pernah tidur sekali ya Ustaz. Kami tidur atas katil, anak kami tidur bawah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pegang kita, dia malu. Dia nak selak sikit kain dia kat kita, dia malu. Dia nak selak kain kita sikit pun dia malu, nak tengok. Pegang sikit laki bini dia, bini kata apa? Gatal dengan awak tau, malam-malam ni gatal. Tuan-tuan subhanallah, tu bini dia halal kat dia. Tunjuk tubuh halal, dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Layan suami, pegang dia, dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, waktu suami ada, tu suami tu gedung pahala. Gedung pahala. Bagi ayak kat dia dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Masak kat dia dapat pahala. Setrika baju dia dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Urus kehidupan dia dapat pahala. Waktu suami ada, himpun pahala banyak-banyak. Himpun pahala. Sehingga kan isteri tunjuk tubuh pada suami pun ada pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Main malam-malam ni. Jom abah jom. Gatang tuan-tuan kata. Tuan-tuan, dia subhanallah siap. Sallallahu alaihi wasallam siap. Anytime pakai elok-elok sikit. Ini dengan baju kelawar tu je. Sejenis tu je baju kelawar dia. Kalau cerita tuan-tuan sekalian, dia terbayang muka bini dia terbayang baju kelawar tu lah. Tukarlah sama subhanallah dengan apa ni, sallallahu alaihi wasallam, bawang duk tang ni dengan kulit ni udang duk tang ni dengan bau belacan. Allah SWT. Lepas tu duk gaduh. Laki saya tu Ustaz, suka sungguh pergi kedai janda tu. Suka sungguh pergi jadi kena. Allah, segak bukan segak tak mana pun janda tu. Memang janda tu tak segak mana pun. Tapi kita yang segak ni tak mau duk beriah kat suami kita. Sedap marah kat dia. Apa macam setuju dengan aku je. Angguk kemas nampak. Ni. Tapi muslimat, jangan harap kita saja. Mereka pun sopak juga. Nah ni, duk suruh. Ustaz, isteri saya tu langsung tak mau beriah kat saya. Sopak dengan hang pun. Balik rumah, gulung kain batang ni, baju pun tak pakai, bulu ketiak panjang ni. Dia tengok TV lagu tu, ya tak kaki kat atas apa semua. Macam mana kita nak isteri kita berhias untuk kita, kita pun berhias juga untuk suami kita, untuk isteri kita. Macam mana nak berhias? Macam mana yang dia suka, dia nak tengok kita lagu mana. Isteri suka tengok suami macam mana, suami suka isteri tengok macam mana. Suami suka tengok isteri dia tu macam mana. Saya suka isteri saya ni Ustaz, dia suka pakai baju singlet tu. Pakai singlet tu. Ni saya pula suka apa semua sebagainya. Macam itulah keadaan dia. Pakai baju cinta. Tahu baju cinta? Baju cinta. Tok ni dia pergi rumah cucu dia. Cucu baru nikah. Kan? Masuk rumah cucu dia, Assalamualaikum. Dia kata, cucu dia ingat suami dia balik. Masuk buka pintu, tengok tok masuk tengok cucu tak pakai baju. Hoi, awak tak pakai baju ni. Allah, malu tok, ingat aku suami saya balik. Dia kata, awak tak pakai baju ni. Tok ni lah baju cinta. Baju cinta.
Tak apa, dia pun tak apalah, dia balik rumah. Dia balik rumah lah, dia kata apa? Aku lagi nak pakai baju cinta kat Tok Wang. Tok pun tunggu standby kat depan pintu. Dengar bunyi motor Tok Wang balik, bom balik apa semua. Dia pun siap dengan baju cinta dekat depan pintu. Tok Wang buka pintu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ni apa ni? Awak tak pakai baju ni? Dia kata, Tok Wan, hang ni lah baju cinta. Tok Wan kata apa? Kalau ya pun pilah setrika dulu. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan lah, beriaslah untuk suami. Tak apa, wangi. Kadang-kadang wangian kita tu, tuan-tuan, kita suka tapi suami kita tak suka. Kadang-kadang wangian kita untuk isteri, kita suka tapi isteri kita tak suka. Maka yang paling cantik ialah kita memakai wangi-wangian yang isteri kita suka untuk dia, dan dia memakai wangi-wangian sallallahu alaihi wasallam yang dia suka untuk kita. Baik, antara wangian yang sesuai bagi laki-laki ialah misk, yang kasturi, ambar dan kafur, kerana dia jelas baunya dan tidak berwarna. Manakala bagi wanita pula ialah za'faran dan sandal, jika ingin dipakai di luar rumah. Jika dipakai dalam rumah untuk suaminya, dia boleh pakai apa saja jenis wangian tersebut dah tadi. Untuk laki-laki, waktu yang disunatkan memakai wangi-wangian, waktu mana sunat pakai minyak wangi? Untuk laki-laki disunatkan pada waktu yang pertama ketika hendak solat berjemaah. Waktu nak pergi sembahyang sunat, nak pergi sembahyang berjemaah tu pakai minyak wangi. Supaya apa? Supaya jemaah di kiri dan kanan kita tenang dengan bauan-bauan kita tu, tubuh badan kita ni. Yang kedua, ketika dalam majlis tadarus Al-Quran, majlis ilmu dan zikrullah. Waktu nak pergi tadarus Quran pakai minyak wangi. Duduk majlis ilmu pakai minyak wangi. Majlis zikrullah, walaupun kita seorang-seorang nak baca Quran, waktu kita seorang-seorang nak berzikir pada Allah, pakai minyak wangi. Kita nak menghadap Tuhan ni, biar bersiap cantik, pakai pun lawa, pakai minyak wangi. Muslimat boleh waktu qiyam mulai malam-malam pakai minyak wangi, yang wangi lebih sikit pun tak apa, waktu nak ibadat seorang-seorang menghadap pada Allah. Lagi pada hari Jumaat disunatkan kita untuk memakai minyak wangi. Lagi pada hari raya, 2 waktu ni, 3 waktu ni, sembahyang solat berjemaah, hari Jumaat, hari raya, dan menghadiri majlis keramaian ni, keramaian ni, sebab kita nak menyenangkan orang sekeliling dengan bau tubuh badan kita ni. Jemaah, faham tak? Saya pernah sembahyang tapi seorang tu, tuan-tuan, bau badan dia, ya Allah, sungguh-sungguh punya. Saya tak tahu nak cerita pasal apa bau. Mungkin dia ada penyakit apa, saya tak tahu, tapi bau dia, bau tengik dia macam. Allahumma salli ala sayyidina. Patut kena pakai minyak wangi sikit ke, ataupun sebelum dia pergi, kalau dia ada penyakit macam tu, dia kena mandi, bersihkan badan dia untuk dia pergi ke, sebab dia mengganggu jemaah yang lain dengan bau badan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang serokok, 2 tempat saya kenal. Satu dekat dengan Bukit Merah tu, satu lagi dekat dengan area Cameron Highland. Kita pergi nak sembah, dia qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia qomat tu bila tu. Kita pun cepat nak duduk sahur depan sekali, nak duduk belakang tu imam. Dia duduk ni, dia tak kenal kita lah. Tuan-tuan, dia angkat takbir. Tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Kita duduk sebelah, Allahu Akbar. Bau apa ni? Bau dia punya, bau mulut dia, ya Allah, tak nak cerita, bau rokok. Ni bukan bau rokok biasa-biasa ni, bau tak tahu, pelik sangat apa. 2 kali saya kena. Ya Allah, tuan-tuan, semayang hari tu memang dia angkat takbir, Allahu Akbar, kita dah berdengung bau dah. Dia fikir, sehari dia baca Fatihah mampu aku. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, menyengit kita kat sebelah ni. Memang cerita betul-betul memang tak khusyuk lah. Macam lah waktu lain khusyuk sangat, tapi hari tu lagi tak khusyuk. Allah, tuan-tuan, subhanallah, macam itulah keadaannya. Jaga. Sebab tu disunatkan kepada kita waktu kita nak pergi sembahyang berjemaah, bersihkan mulut, gosok gigi, pakai wangi-wangian, supaya orang di sebelah kita ni rasa tenang dengan appearance kita tu waktu nak menghadap Tuhan. Bukan sekadar nak menghadap Tuhan ni nak jaga juga orang di kiri kanan kita ni. Subhanallah, tuan-tuan. Dan yang berikutnya, yang keenam, sunat untuk kita memakai wangi-wangian ketika bersama dengan isteri. Isteri sama dengan suami, suami sama dengan isteri. Pakai minyak wangi, pakai minyak atar tu, yang mana kita duduk pergi masjid apa semua. Suka ada apa ni,
Panggil abang tak lah, panggil apa tak, mana ayah hang ke tok hang ke apa dia panggil ikut suka dalam ni. Dulu-dulu sungguhlah sayang, lama-lama huruf F pun luruh dah tinggal ayang, lama-lama A pun luruh dah tinggal yang, lama-lama huruf Y tu pun luruh dah tinggal ang tok hang mak hang pa hang tu ya. Ni saya ni nak pakai ke mana ni, pakai yang ni suka dah ni bawa dia. Bini dia kata tak mau tu bawa kuat sangat, pakai yang ni sikit. Okey, pakai tu untuk isteri dapat pahala, isteri pakai untuk suami dapat pahala, bukan tunggu muda, tua pun sama. Kadang-kadang saya cemburu tengok tuan-tuan, tak ada orang barat, orang putih, depa duk main bercuti-cuti tempat kita. Tua-tua jalan pegang tangan tuan. Jalan pegang tangan, tua-tua dah jalan pegang tangan. Saya pergi makan satu tempat tuan-tuan sekalian, ada couple ni laki apa ni makcik dengan pakcik tua dah. Makan bersuap. Di sebelah tu makan bersuap, seronoknya tengok tuan-tuan Ustaz Ismail. Kita ni ya Allah tuan-tuan, kalau boleh jalan 1 kilometer jom. Dulu bukan main waktu muda-muda tuan-tuan jalan, bini tersipak batu, marah kat batu. Apa batu hang duk tani? Tak marah kat batu. Lah ni bini lama sikit mama ni pun lembab lah macam-macam ni boh. Tuan-tuan, hilang kasih sayang. Tahu kadang-kadang hilang kasih sayang ni pasal apa? Pasal perbuatan kita. Kita tak meraihkan pasangan hidup kita. Dalam keadaan kita kata apa? Dia dah lama dah Ustaz dengan saya. Pada orang lain dah tu. Salih Allah sama dia tu tak pergi ke orang lain dah, menakut pik kita. Ni kita kat lelaki dia. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatu, bukan sekat nak mengaji tentang pakai kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mengaji macam mana cara pakai, macam mana cara nak buka, apa doa dia sebagainya. Ini pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, saya dah pengumuman sikit. Ni buku saya yang terbaru. Ini saya yakin tuan-tuan tak dapat lagi kot. Buku doa dalam Quran ni buku saya yang paling baru. Saya himpun doa-doa dalam Quran. Ada lebih kurang 60 doa dalam Quran. Ni jilid yang pertama 30 doa. Doa ni kita duk panjat selalu dah. Cuma yang menarik dia, ni di antara buku yang saya rasa antara yang paling menarik yang saya susun lah. Sebab doa kita panjat dah. Cuma kita tak tahu siapa sebenarnya yang panjat doa tu, apa kisah di sebalik doa tu. Tuan-tuan, akhirnya saya buat kajian, saya ambil buku kitab tafsir Ibnu Kathir, saya ambil kitab-kitab apa sebagainya, himpun-himpun, rupanya kisah-kisah sebalik doa-doa yang kita duk panjat tu sangat menarik. Sangat menarik. Jadi tuan-tuan, saya semat, saya bukukan nama dia buku, nama ni Fathur Rahman, Qasas wa Tafsir Ad'iyatul Quran. Doa Fathur Rahman, kisah dan tafsiran tentang doa yang terkandung dalam Quran. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Dan untuk dana Darul Faizin, selain daripada tuan-tuan duk bagi wakaf tu, saya buat susu kambing tuan-tuan. Saya buat susu kambing ni salih ala sayyidina Muhammad, saya campur dengan beras perang untuk bagi kenyang perut. Saya campur dengan kurma untuk ganti gula, dan saya campur dengan ginkgo biloba untuk kecerdasan akal lah, daripada peringkat orang paling muda sampai orang tua-tua. Jadi yang ni saya buat projek ni adalah projek dana Darul Faizin. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rasa nak minum pun tuan-tuan belilah. Beli itu tujuannya untuk tuan-tuan fikir ni kami nak bagi sumbangan untuk Darul Faizin. InsyaAllah yang bawa mai ni ialah ejen kita yang dekat sini. Jadi kalau tuan-tuan rasa nanti tuan-tuan dah habis susu tu, tuan-tuan boleh nak beli balik daripada dia. Dia mau jual kat sini. Tuan-tuan salih semat, harga dia pun berpatutan. Tuan-tuan lapak-lapak tengah malam, tambah-tambah yang orang ada yang kencing manis yang tak boleh nak makan lewat-lewat malam, tuan-tuan minum susu dia bagi kenyang perut. Pagi-pagi tuan-tuan nak keluar, kalau aku tak sempat nak breakfast, tuan-tuan minum dulu insya-Allah. Dia bantu kenyang perut pasal ada beras perang dekat dalam tu. Insya-Allah tuan-tuan boleh dapat kat keluar sana insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam.